Cobaan suara 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ke channel ini dan juga kita masih lagi meneruskan program satu hari satu muka surat. Kalau anda baru bertemu dengan channel ni, anda boleh tekan button subscribe kat bawah. Kalau anda dah tekan button subscribe tu, kami ucapkan terima kasih kepada anda. Macam biasalah kan, sebelum kita mulakan kita punya bacaan ayat-ayat Al-Quran ni, saya nak tanya dulu, macam mana bacaan ayat-ayat kita yang dulu? Pada hari ni kita dah pun sampai ke muka surat yang ke-9. Maksud dia, dah 9 hari kita menjalankan program, satu hari satu muka surat. Okey, ayat pada hari ini kita akan baca surah Al-Baqarah bermula daripada ayat yang ke-58. Tapi sebelum kita pergi ke ayat yang ke-58, pernah tak terfikir tentang satu tanda dalam Al-Quran yang kita panggil dia tanda mati? Kan? Pernah jumpa tak? Tanda mati ataupun orang kata tanda sukun. Dalam bahasa tajwid ini dipanggil sukun. Tapi kita orang Melayu kita ni biasa kita panggil tanda mati. Mana huruf tu huruf mati. Waktu saya kecil-kecil dulu, saya selalu jugalah terfikir, kenapa dia mati? Dan juga saya berfikir, kalau huruf itu mati dia ada tanda, macam mana huruf yang mati yang tak ada tanda? Okey, ada kan kita perasan kan dalam Quran, huruf yang mati ada yang ada tanda sukun, ada yang tak ada tanda sukun. Jadi sebenarnya tanda sukun tu tanda apa? Okey, tanda sukun tu tanda apa? Tanda mati tu tanda apa? Adakah memang betul tanda tu tanda untuk huruf yang mati? Ataupun tanda mati tu sebenarnya tanda apa? Jadi setelah saya ada soalan tu dan juga saya pun pergi berjumpa, bertanya, pergilah kan belajar sikit-sikit, maka barulah saya dapat tahu sebenarnya tanda sukun ataupun tanda mati tu bukan untuk huruf yang mati sebenarnya. Tapi untuk apa? Tanda sukun dalam Quran tu sebenarnya bukan untuk huruf yang mati. Tetapi tanda tu adalah untuk menunjukkan dekat kita yang huruf yang ada tanda sukun tu sebenarnya dibaca dengan jelas. Mungkin kita boleh buat macam ni. Tanda sukun dalam Quran tu bukan untuk huruf yang mati. Sebab huruf yang mati dalam Quran pun ada juga yang tak ada tanda sukun. Tapi tanda sukun itu merujuk kepada bacaan yang mesti dibaca dengan jelas. Okey, contohlah kan. Okey, contoh. Kita pergi muka surat yang kita nak bacakan ni. Contoh kita tengok. Dekat sini huruf zal. Dia ada mati kan? Dia ada sukun atas ni. Jadi kita baca bacaan ini dengan wa'iz. Nampak? Wa'iz. Mana jelas bunyi huruf zal. Yang ni pula kita tengok. Lam ni pun tengok dia ada tanda sukun. Dia mati dan dia ada tanda sukun. Makna lam mesti dibaca dengan jelas. Tengok yang ni dal. Tengok dal mati ada tanda sukun. Maka dal mesti dibaca dengan bunyi yang jelas. So kena bunyi dal matilah. Tapi cuba kita tengok pula dekat sini kan. Dekat sini, kita tengok ni huruf nun ni. Huruf nun ni dia mati juga. Tapi mana tanda sukun dia? Tak ada. Tak ada, dah hilang. Okey, tak ada kan. Jadi bila tak ada kat sini, maksud je, nun ni kita tak boleh baca jelas. Fa'anzalna tak boleh. Jadi nun ni tak boleh dibaca dengan jelas. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan kat situ. Apa dia? Tanda sukun itu sebenarnya merujuk kepada bunyi bacaan jelas ataupun kalau kita dah masuk bahagian tajwid, dia kata bacaan izhar. Jadi bunyi ataupun tanda sukun itu sebenarnya merujuk kepada bacaan izhar. Kalau huruf tak ada tanda sukun, maka tak boleh dibaca dengan izhar. Ataupun mudah kata, huruf yang tak ada tanda sukun, kita tak boleh baca dengan jelas. Boleh ya? Jadi kalau boleh, kita terus masuk ke kita punya muka surat. Jadi hari ni kita nak baca yang mana? Hari ni kita baca muka surat yang ke-9.
Jadi satu hari satu muka surat kita telah pun masuk ke muka surat yang ke-9. InsyaAllah kita akan mula baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. Okey, kat sini kritikal dia. Kritikal pertama dekat sini. Minha hai. Tu. Yang ni ha biasa, yang ni dipanggil ha pedas. Dia ada tekankan sikit hai. Okey. Minha haitsu. Kemudian kritikal kat dua kat mana? Kritikal yang kedua tu pada ni. Huruf tha dan juga huruf shin. Haitsu shi. Nampak? Haitsu shi. Huruf shin. Boleh ya? Okey, kita ambil semula. Kat sini kan. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Okey, nampak tak yang saya huraikan tadi, yang saya bagi tahu tadi apa dia? Yang saya bagi tahu tadi, kalau huruf itu dia mati dan juga dia ada sukun dekat atas dia, maknanya bacaan tersebut kita kena baca dia dengan bunyi yang jelas. Nampak tak? Tapi kat sini cuba kita tengok. Ni ba ni. Ba ni dia mati kan? Ba ni dia sukun. Tapi mana tanda sukun dia? Tanda sukun dia tak ada. Jadi bila tanda sukun dia tak ada, ba ni tak boleh baca bunyi ba mati yang jelas tu. Ba mati macam mana bunyi dia? Dia ada qalqalah kan? Jadi bacaan dia tak boleh baca macam ni. Faqulna rib bi'asa. Okey, itu bacaan yang salah. Kenapa salah? Sebab yang pertama kita tengok tanda tu. Okey. Tanda tu ba ni dia tak ada tanda sukun. Tak ada. Dia tak ada tanda sukun. Jadi bila ba ni tak ada tanda sukun, maka tak boleh baca bunyi ba mati. Kemudian kita tengok pula. Ba ni pula ada pula sabdu. Jadi bacaan dia, ba yang mati ni mesti dimasukkan pula ke dalam ba yang bersabdu. Payah pula nak buat kan. Senang cerita dia, tutup ba yang tak ada apa-apa ni. Baca je ba yang ada sabdu. Okey. Jadi bacaan dia faqulna ribbi. Okey. Faqulna ribbi asakal hajar. Okey, boleh ya? Kita sambung ayat yang berikutnya.
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. Okey, ada nampak yang pelik tak? Ada kan? Iaitu dua mim yang kecil atas ni. Jadi macam mana bacaan dia? Bacaan dia kita baca dengan mim yang atas ni. Okey, bacaan dia kita baca dengan mim yang atas ni. Jadi kalau susah nak sebut ni, kita baca je dengan bunyi mim. Tumbitul ardu min baqliha. Okey, kalau susah kan? Kalau kita kata susah lah nak buat, tukarlah. Sebab apa? Ni nanti perbincangan ni. Kalau kita masuk bahagian tajwid nanti kita bincang lah yang ni. Yang khusus. Bukan. Kita baca ni pun dah bertajwid dah. Kan? Baca ni pun dah ada tajwid lah. Cuma perbincangan tajwid yang khusus. Yang kita kata izhar, mad lazim, apa semua benda tu. Tu nanti. Okay? Jadi peringkat kita, peringkat yang pertama ni adalah peringkat untuk kita ni nak biasakan dulu. Kita ni membaca Al-Quran. Bila dah biasa baca, dah laju, lancar tu kan. Baru kita boleh masuk perbincangan hukum tajwid. Okay, seronok kan? Seronok lah. Okay, sambung. Waqitha. Nampak saya bunyikan huruf dekat lidah saya. Waqitha. Iha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Okey, yang ni kita nak baca macam mana? Untuk ni ikut saja saya baca. Hamzah wasal ni kita akan baca dia dengan bacaan baris bawah. Kalau kita nak juga tahu ni kan, tolonglah bagi tahu. Okey, maka kaedah, dia ada kaedah untuk kita nak baca hamzah wasal ni. Kaedah biasa yang saya selalu jumpa orang cakap apa? Ni kan orang cakap, oh kita kena ikut huruf yang ketiga. Tak. Bukan kita mesti ikut. Kalau kita ikut sahaja huruf yang ketiga, akan ada hamzah wasal yang kita baca tu dengan bacaan salah. Mesti akan ada. Okey. Jadi kaedah dia macam mana? Kaedah dia kalau macam ni, kita kena tengok di manakah baris huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiga tu baris di bawah, kita akan baca dia dengan baris bawah. Okey. Nanti yang lain kita akan bincangkan bila dah sampai waktu dia. Dah sampai tempat tu lah kan. Tempat yang tu yang kita jumpa, kita akan bincang. Okey, jadi bacaan yang ini ni kita akan baca dia dengan baris bawah. Ibitu. Baris bawah . So kita baca hamzah bukan alif . Yang ni bukan alif. Hamzah wasal. Okey. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim
dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. Nampaknya kita baca dengan qalqalah kubra, qalqalah yang paling besar lah. Iaitu kita, qalqalah ni macam ni, dia lantun. Tapi lantun yang ni, kita nak waqafkan huruf qaf ni, kemudian dia ada pula tasydid atas dia kan. Jadi bacaan dia qalqalah itu mesti ditekankan dengan lebih kuat. So bacaan dia wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Kan lambat sikit. Okey. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Bacaan yang kita baca untuk muka surat yang ke-9 ni saya dah terangkan sikit tadi beberapa kesalahan yang pada kebiasaannya kita akan jumpa lah. Okey, saya selalu jumpa kan. Okey, selalu jumpa lah bacaan-bacaan yang salah pada muka surat ni. Dan satu lagi kesalahan yang biasa saya jumpa, yang saya nak cerita kesalahan ni bukan untuk kita buat, bukan untuk kita nak cakap ramai orang salah kat situ. Tapi nak bagi tahu kesalahan-kesalahan yang saya huraikan, yang saya cerita ni, bila kita dapat tahu itu adalah salah, kita lebih peka dekat tempat tu dan kita perbaiki bacaan dia. Okey, kat sini. Ya. Nampak tak? Waw mati bertemu dengan waw. Okey. Jadi bacaan dia kat sini ni kena baca dengan idgham. Okey. Al-sawwa. Idgham tu macam mana? Dia pun dah masuk tajwid juga kan? Tak apalah. Okey, jadi bacaan ni macam yang saya bagi tahu awal tadi, bila huruf yang pertama mati, tak ada apa-apa, kosong je atas dia ni. Kemudian yang selepasnya ni tengok dia ada pula tanda tasydid. Alamak, penunjuk saya ni tersangkut lah. Dia tak nak bergerak ni sebab masalah lain lah ni. Okey. Dia tunjuk kat situ lagi kan. Okey, tak apalah. Kita tengok waw ni dia nak tunjuk kat waw. Gerak pun. Waw ni dia ada sabdu. Maksud dia kita tutup je waw yang kosong ni dan kita baca waw yang ada sabdu. Bacaan zalika bima asaw wa kanu. Kesalahan yang biasanya kita jumpa, yang ini dia akan baca idgham tu betul tapi dia letak dengung pula, maka jadilah idgham ma'al gunnah kat situ. Zalika bima asaw wa kanu. Okey, itu bacaan yang salah. Okey, salahnya kat sini tadi kerana apa? Kerana bacaan ini dibaca dengan adanya gunnah ataupun bahasa kita dengung lah. Okey, asawwa itu dengung. Sedangkan dekat sini hanya ada idgham sahaja. Allah, minat betul dia dekat situ. Minat betul dia dekat huruf waw tu kan. Lekat dah langsung. Tak apalah. Jadi itu dia bacaan kita yang kita bacakan pada hari ini, iaitu muka surat yang ke-9. Kita dah sampai muka surat yang 9. Bermakna 9 hari dah kita melaksanakan program ini. Okey, jadi dalam 9 hari tersebut mungkin adalah benda-benda yang kita dapat, adalah harap-harapnya adalah benda-benda yang kita dapat, yang mana benda itu dia dapat meningkatkan kualiti bacaan kita. Okey, saya tidak mensasarkan, memfokuskan, saya tak adalah suka walaupun dalam kelas ke kat mana kan. Okey, sebab pada saya tak nak kita ni fokus untuk cepat khatam. Ramai orang dia fokus untuk cepat khatam. Contoh macam tadarus kan. Tadarus bulan puasa dan sebagainya. Okey, berapa kali khatam? Berapa kali kita nak khatam bulan puasa tahun ni? Tapi kalau saya lebih suka kita meningkatkan ataupun kita memperbaiki
kualiti bacaan. Bukanlah nak cerita bacaan saya ni bagus sangat. Tak, saya pun belajar juga kan. Cuma belajar saya tu lain sikit. Belajar saya tu saya kena kongsi dengan orang. Kalau saya tak kongsi dengan orang, nanti kan saya takut saya tak dapat. Okey kan. Jadi mungkin kita dah boleh ubah sikit kita punya kaedah ataupun kita punya sasaran mengaji tu, sasaran belajar mengaji tu. Kita jangan lagi fokuskan nak cepat khatam. Kalau mampu untuk khatam silakanlah kan. Okey, saya nak khatam seminggu sekali. Okey, boleh baca je lah seminggu sekali. Seminggu sekali khatam. Ataupun pernah buat dulu kan, kita khatam 3 hari sekali khatam. Sehari kita baca 10 juzuk. Susah tak? Senang je. Kan? Sehari kita baca 10 juzuk. Sebelum subuh 1 juzuk, lepas subuh 1 juzuk, 2. Lepas tu sebelum zuhur 1 juzuk, lepas zuhur 1 juzuk, 4. Sampailah isyak kan. Bila isyak je, lepas isyak tu maka kita dah dapat 10 juzuk. Mudah je. Tapi macam mana nak dapat mudah je macam tu kan? Cakap senang lah kan. Mudah je ni yang nak mengadap macam ni. Okey. Itu yang saya cakap tadi. Kalau kita lebih fokus kepada nak khatam saja, nak khatam cepat, maka kita akan dapat khatam tu memang kita akan dapat lah. Tapi kualiti bacaan tu dia akan jadi kucak-kacir. Tunggal langgang kan. Panjang, pendek dan sebagainya. Jadi untuk akhirnya, cukup setakat ini dulu pertemuan kita untuk hari yang ke-9. Jadi bolehlah baca Quran, boleh mengaji, boleh baca ramai-ramai dalam rumah dan sebagainya. Teruskan juga mengaji, walau di mana pun peringkat kita ni, basic ke, tengah-tengah ke, expert ke, teruskan mengaji. Kalau kita mampu untuk mengajar, silakan mengajar. Kalau kita tak mampu, silakan belajar. Sebab Nabi kata apa? Khairukum, ni hadis yang famous kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi cukup dululah untuk hari ini. Bertemu lagi hari esok, insya-Allah diizinkan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Bye.